Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanira binti Sulaiman. Pada hari ini saya ingin mengulas sedikit mengenai sebuah buku cerita yang telah saya baca yang bertajuk Perang Arab Israel Selagi Belum Kiamat. Sabaruddin Husain merupakan penulis kepada buku ini. Baiklah, sebelum dikeluarkan buku Perang Arab Israel Selagi Belum Kiamat ni, terdapat dua siri sebelumnya, iaitu yang bertajuk Agenda Yahudi Menakluki Dunia dan disusuli oleh Konspirasi Yahudi, Peperangan dan Penaklukan. Baiklah, secara umumnya dua buku yang telah dikeluarkan itu dia menampilkan tentang bukti kecenderungan Yahudi ni pada peperangan dan keterlibatan mereka dalam tragedi manusia yang khususnya 100 tahun terakhirlah. Namun dua siri yang lepas itu menumpukan pembabitan Yahudi secara sulit sebagai kuasa sebagai takbir. Namun untuk buku yang pada kali ini, dia lebih menampilkan bukti-bukti yang terperinci mengenai penglibatan secara langsung mereka dalam peperangan yang mendorong kepada pelbagai pencabulan hak asasi manusia, kezaliman, pembunuhan orang awam dan terutamanya kepada kanak-kanak demi merampas bumi Palestin bagi menjadikan negara mereka sendiri. Baiklah, dapat dilihat pada akhir abad ke-19 telah berlaku perpindahan secara besar-besaran kaum Yahudi ke Palestin, dan perpindahan ini menjadi lebih rancak dan galak selepas tamatnya Perang Dunia Pertama sehingga ke tempoh sedekat Israel ditubuhkan. Baiklah, hal ini di mana telah menunjukkan bahawa peratus kependudukan Yahudi di Palestin daripada 4% telah meningkat kepada 30% menjelang pada tahun 1939, dan termasuklah peningkatan kediaman Yahudi juga, di mana daripada 55 kawasan penempatan pada 1920 sehingga kepada 218 pada tahun 1939. Oleh itu, kebanjiran kaum Yahudi di Palestin ini telah perlahan-lahan berunsur-unsur mengubah demokrasi wilayah itu. Kedatangan Yahudi ke Palestin mempunyai niat yang tertentu, di mana mereka ingin memiliki bumi Palestin. Perjuangan gerakan Zionis Yahudi ini selama bertahun-tahun untuk mendiami bumi suci ini berakhir apabila kerajaan British memberi kebenaran kepada pemimpin Yahudi untuk menduduki bumi Palestin. Hal ini kerana pada ketika itu British merupakan penjajah kepada bumi Palestin. Dengan kebenaran yang didapati daripada British ini menjadikan ia sebagai satu kemenangan bagi pihak Yahudi kerana mereka berjaya menduduki bumi Palestin. Justru di dalam buku ini turut menyatakan bahawa kewujudan Yahudi dalam kalangan Arab ini telah membentuk pola baru dalam geopolitik di Palestin, di mana banyak masalah perebutan tanah, kuasa yang berlaku sehingga mendorong kepada berlaku peristiwa pertumpahan darah. Contohnya, akibat daripada tindakan British yang memberi kebenaran kepada pihak Yahudi untuk mendiami Palestin secara rasmi telah menyebabkan wujud perasaan timbul tidak puas hati dalam kalangan orang Palestin dan Arab. Hal ini kerana memang benarlah kerana Palestin itu adalah milik mereka. Dan kenapa pula Yahudi boleh memilikinya? Lantaran daripada tindakan itu, Yahudi juga telah membina pasukan pertahanan serta kawalan keselamatan bagi mereka sendiri bagi memastikan keadaan nyawa mereka dalam keadaan terjamin, seperti wujudnya 3 pasukan militer yang ditubuhkan seperti Haganah merupakan satu militer yang besar, militer Urgun dan pasukan bersenjata Yahudi yang dikenali oleh Lehi. Bermula dari saat itulah perang antara Israel dan negara-negara Arab di sekelilingnya tidak pernah berhenti, dan begitu juga kekejaman yang dilakukan oleh Zionis kepada penduduk Islam di Palestin demi merampas tanah Palestin. Baiklah, Israel dia akan melakukan apa saja bagi mengelakkan daripada sesiapa untuk mengancam kedudukannya di bumi Palestin. Dan Yahudi juga turut melakukan banyak peperangan dan pencerobohan kepada negara-negara Arab di sekelilingnya seperti Lebanon. Baiklah, justru itu di dalam buku ini juga penulis telah mendedahkan faktor-faktor yang membawa kepada kekalahan negara-negara Arab dan juga
penulis juga mendedahkan faktor-faktor kemenangan kepada Yahudi dalam peperangan yang berlaku. Seperti yang telah dinyatakan tadi, dalam buku ini penulis juga turut merungkai apakah faktor yang membawa kepada kemenangan pihak Yahudi dalam peperangan-peperangan seperti Perang Arab Israel pada 1947 hingga 1948, Perang Suez yang berlaku pada 1956, Perang 6 Hari yang berlaku pada 1967 serta Perang Yom Kippur pada 1973, di mana semua peperangan ini membawa kepada kemenangan kepada pihak Yahudi yang membawa kepada kejayaan pihak Yahudi menakluk bumi Palestin. Baiklah, antara faktor utama yang dapat dilihat menjadi punca kemenangan Yahudi ini ialah Yahudi mendapat sokongan dan bantuan daripada satu kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat, yang di mana satu kuasa yang mampu untuk membekalkan senjata yang banyak kepada pihak Yahudi. Penglibatan AS ini adalah bukan secara langsung tapi di sebalik tabir peperangan Yahudi. Disebabkan bantuan yang diberikan ini mampu membuatkan Yahudi menjadi lebih kuat. Oleh itu, membuatkan pihak Yahudi mudah untuk melakukan serangan kepada pihak Palestin yang kurang mempunyai persenjataan. Tadi kita dapat lihat faktor kemenangan, dan dalam buku ini juga turut merungkai apakah faktor kelemahan gabungan Arab yang membawa kepada kekalahan kepada pihak Palestin. Antara kelemahan dapat dilihat ialah gabungan tentera Arab ini mempunyai semangat yang tinggi untuk memerangi pihak Palestin. Namun, dalam gabungan tersebut, mereka tidak mempunyai perancangan yang sangat teliti serta tidak mempunyai perancangan strategi yang sangat baik untuk menyerang. Dan terdapat juga pihak gabungan Arab ni dia memandang rendah kepada kebolehan tentera Yahudi. Oleh itu, disebabkan sikap ketidakketelitian ini dalam melakukan serangan menyebabkan tentera Arab, gabungan Arab mengalami kekalahan. Namun, terdapat juga sesebahagian tempat yang mengalami kemenangan. Contohnya seperti di Lebanon, di mana konflik Lebanon Israel yang berlaku. Israel memandang rendah kepada kebolehan Lebanon, namun dia tidak mengetahui kewujudan Hizbullah yang merupakan pembela kepada Lebanon itu. Dengan menggunakan taktik perang urban warfare, menyebabkan pihak Israel terkejut dengan tindakan Hizbullah itu dan menyebabkan kekalahan kepada Yahudi, dan Yahudi perlu mengakui kekalahan tersebut. Justru itu, perjanjian Camp David yang turut dinyatakan oleh penulis dalam buku ini telah memberi kesan yang besar kepada dunia Islam. Hal ini di mana hasil daripada perjanjian Camp David yang telah ditemukan itu telah menyebabkan kesan kepada penguasaan Palestin dan negara-negara Islam, di mana berlaku sedikit keterikatan kuasa di situ, menyebabkan negara-negara Islam tidak mudah untuk menyerang Yahudi. Banyak penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap umat Islam Palestin yang tidak bersalah dan dapat dilihat sehingga hari ini. Namun, negara-negara Islam di sekelilingnya tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Hal ini kerana terikat dengan perjanjian yang telah ditemuterai. Tragedi kemanusiaan yang kita dapat lihat seperti di Gaza hampir mencapai satu tahap kritikal dengan kira-kira 1.5 juta penduduk Gaza yang berhadapan dengan maut saban hari. Apa yang kita boleh lakukan sebagai negara Islam? Sebagai kesimpulannya, dapat dilihat bahawa peperangan Israel dengan dunia Islam ini akan terus berlarutan dan tidak tahu sampai bila kesudahannya. Oleh itu, sebagai umat Islam, negara-negara Islam, kita perlulah terus membantu saudara-saudara seagama kita daripada segi makanan, keperluan apa yang selagi mampu untuk kita membantu mereka. Hal ini kerana mereka hidup dalam keadaan yang sengsara, kebuluran, ketakutan, dan mereka ini seolah-olah merepat di negara sendiri. Dan semoga kebenaran dan kemenangan diberikan kepada umat Islam suatu hari nanti. Sekian, terima kasih.